Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang, tak ada selamat petang lah, kita berdua je hari ini. Jadi Hmm. untuk tugasan pertama kita petang ni adalah untuk TS25, transformasi sekolah 25. Jadi sebenarnya dalam sistem TS25 ni dia ada satu sistem atau dia panggil bimbingan dan pementoran. Okay, jadi sebenarnya bimbingan dan pementoran ni bukan saya nak share ataupun saya nak ajar ketua panitia tu. Jadi sebenarnya kat sini kita saling bantu membantu. Maksudnya kalau ketua panitia ataupun guru bidang dapat berkongsi idea bagaimana kita nak mempertingkatkan, kalau kita tengok dekat sini ialah uh, senario yang pertama. Kalau kita tengok kat sini, saya share screen sekarang ya. Okey, kita share. Okey, kalau kita share kat sini, okey, kalau kita perhatikan kat sini, senarionya ialah senario yang kedua, iaitu simulasikan satu sesi bimbingan dan pementoran bagi membantu ketua bidang ataupun ketua panitia bagi menyusun strategi membantu guru-guru di bawah salian mereka. Di mana kalau kita perhatikan di sini ialah mungkinlah guru kita di sekolah menengah sains tapan ni dia buat PDPR, mungkin sistem dia tu ataupun kaedah dia kurang berkesan. Jadi saya dapat tahu Cikgu Dizul Ajmi ada channel YouTube, betul? Channel YouTube. Mungkin Cikgu Ya, Dizul ya. Ajmi boleh berkongsi kaedah ataupun dari segi setup apa yang Cikgu Azmi boleh buat untuk memantapkan PDPR kita. Mungkinan PDPR kita ni mungkin sambung pada bulan 8 tapi tak confirm lagi. Mungkin slot ni banyak daripada berkongsi idea, kaedah macam mana Cikgu Dizul mengajar PDPR di rumah dengan menggunakan alat ataupun kaedah yang sesuai. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada Cikgu Halmi yang memberi peluang untuk saya berkongsi pada petang ini. Apa yang saya lakukan, bagaimana saya lakukan untuk menjadikan PDPR bagi pelajar-pelajar, murid-murid di sekolah bermanfaat dan bermakna. Yang pertama sekali, kita kena faham situasi murid-murid itu di rumah dia macam mana. Okey, dia di macam mana. Pada pandangan saya, pada pendapat saya, bila saya tanya kawan-kawan dan juga murid-murid itu sendiri di rumah, kebanyakannya di rumah ni sama ada bermain game ataupun depan 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 apa media sosial saja. Okey. TikTok, Instagram. So dia banyak habis masa kat situ. Jadi one of the way to capture their attention is to join those in media social lah. So kita nak apa benda yang kita ajar boleh sampai kepada murid dan murid berada di laluan tu. Jadi caranya adalah kita menggunakan media sosial tu sendiri. Kita boleh gunakan contoh YouTube, kita boleh buat video-video ringkas yang mana Okey. kita boleh share dengan kepada murid-murid ini, dan bahan-bahan yang telah pun dimuat naik ni boleh diguna pakai balik berulang-ulang kali sebab benda tu, perkara tu adalah Okey. satu fakta, dan kita boleh daripada video yang panjang tu kita pendekkan 10 saat ataupun 60 saat untuk dijadikan rujukan ke depan. Bukan penggunaan frasa-frasa ataupun tajuk-tajuk yang catchy yang dapat menarik perhatian murid-murid ini pun kita boleh terapkan. Contoh ada gangguan sikit Tak apa, tak apa. contoh contohnya kita guna soalan-soalan yang ringkas. Contoh bagaimana graviti ataupun kita ambil contoh lain antara bola bowling dan bulu pelepah, yang mana jatuh dulu. So kita bagi soalan-soalan yang mencabar minda murid-murid. Jadi kita hasilkan dari situ konsep-konsep yang boleh dikeluarkan, graviti, rintangan angin. Daripada situ kita timbulkan. Dan dari segi PDPR pula, bila tibanya slot fizik yang kita lakukan senang je. Saya dah bahagikan tugasan kepada setiap ahli kumpulan
dan mereka ni akan melakukan pembentangan. Okey. Okay, for example, kita ambil contoh yang kelas yang terakhir ni, tingkatan 5. Tingkatan 5 ada 3 kelas, 5 Alamanda, 5 Kasia dan juga 5 Izora. So daripada setiap kelas ni kita dah ada wakil-wakil untuk duduk dalam satu kumpulan. Contoh bab 2. Ada wakil daripada kelas Alamanda, ada wakil daripada kelas Kasia, ada wakil daripada kelas Izora. So wakil-wakil ni akan berbincang sama sendiri bagaimana nak hasilkan presentation tu. Jadi dia orang akan bincang dengan guru akan bantu dulu, okey buat macam ni. Bila sampai hari kejadian, wakil-wakil ni lah yang akan membentangkan, bukan guru. Maksudnya walaupun PDPR tak menghalang Cikgu Dizon Najmi untuk kira menjalankan student centered lah. Yes. Sebab apa? Bila seorang murid dapat membentang topik tertentu, dapat membentang topik tertentu dan juga dapat orang lain dapat memberi respon ataupun menilai pembentangan tersebut, ini akan memberi TP yang 5. Sekurang-kurangnya TP 5 kat situ. Bila murid tu dah bentang tajuk tu murid tu akan kita boleh tik TP 5. So serampang 2 mata. Dia pun dapat memahami topik tersebut, dia pun dapat skor TP. Jadi kita wujudkan di situ. Inilah strategi yang Cikgu Dizon Najmi lah ketika sekarang untuk PDPR. Okey, saya dipahamkan Cikgu Dizon Najmi ni ada setup buat studio, betul? Boleh Cikgu Dizon Najmi tunjukkan saya sikit lah, belanjalah sikit setup bagaimana. Mungkinlah cikgu-cikgu baru ni nak dapat idea, apakah device ataupun peranti yang Cikgu Dizon Najmi guna supaya mereka tu dapat idea bagaimana nak memurnikan ataupun nak memperbagaikan kaedah PDPR. Boleh Cikgu Dizon Najmi tunjuk tak setup PDPR? Okey, kita cuba dulu. Okey, yang pertama sekali kita kena ada internet lah, yang memuaskan. Selepas internet, kita kena ada yang kedua penting adalah suara. Kalau dekat sini saya menggunakan mikrofon. Ini mikrofon. Ada pelbagai jenis mikrofon dah. Yang penting murid dapat dengar suara dengan jelas. Ya, betul Cikgu Najmi, saya suka. Saya kalau cikgu tu bersungguh mengajar, maksudnya anak murid kita akan bersungguh. Maksudnya cikgu tu akan bersungguhlah PDPR, bukan satu halangan untuk PDPR tu kita buat ala kadar saja. Lagi Cikgu Najmi, boleh berkongsi untuk kita di luar ni? Okey, selepas daripada kita punya mikrofon ni, yang kedua adalah kita punya pencahayaan. Cikgu-cikgu, pencahayaan kita boleh dapatkanlah dekat kalau saya boleh share screen saya share screen. Present now. Present now. Kalau kita buka kita buka dekat Shopee. Cikgu-cikgu boleh beli sebab sekarang ni tak boleh keluar kat cikgu-cikgu. Ya, betul. Okeylah cikgu di luar tu dapat idea. Kalau kita tengok kita pergi ke Shopee. Maksudnya cikgu tu mesti ada mikrofon, kemudian ada lighting. Mikrofon cikgu boleh, paling murah cikgu boleh dapatkan yang wired, nama brand tak ingat, dalam RM80, RM90 macam tu. Dan ini investment untuk long term. Makna kata benda ni bukan sekali ni juga. Cikgu boleh guna untuk rekod benda-benda lain ke hadapan. Kalau nak selesa kena beli juga gaming chair tu. Saya nampak cikgu pakai gaming chair kat belakang tu Chair ni tak wajib lah. Tapi kalau nak beli. Ya, betul. LED lighting Keyword dia LED lighting studio. Kita ambil yang bawah pada 100 pun sudah memadai. Kita tengok apa yang ada, apa yang keluar. Saya guna yang ini je cikgu. Kita guna yang ini je. Ini terlalu mahal, 200. Kita cancel balik. Internet cikgu laju berapa dia punya speed internet saya guna yang Maxis Fiber 300. Unify. 300 Mbps. Unify Unify.
So kalau boleh cikgu cari yang murah-murah je. Okey. Contoh yang ini cikgu, RM149, RM149 ni sudah berbaloi. 140 Sudah berbaloi. RM149 dengan light. Oh, dengan Ah, ada punya bulb dengan dia punya stand lah sekali lah. One set lah tu. dia sekali. Okey. Saya dapat dulu bawah daripada 100, mungkin sekarang harga dah naik Okey. sebab ramai permintaan. Okey. Jadi itu antara yang kedua Okey, yang kedua. dapatkan. Kemudian bagaimana software apa yang kita nak guna? Okey. Untuk software ni, saya stop dulu presenting. Okey. Untuk software, saya menggunakan OBS. Okey, OBS ya. OBS ni banyak tutorial ada dekat YouTube. Cikgu boleh Mhm. Google dekat YouTube Mhm. how beginner untuk OBS, semua boleh guna kat situ. Dan lepas tu cikgu dah Okey. itu je, cikgu dah boleh running. Cikgu tak perlukan background yang macam saya ni, tak perlukan green screen. Itu Oh. sekadar tambahan. Okey, maksudnya di sini mesti ada mikrofon, kemudian ada lighting, kemudian ada OBS. Kemudian cikgu boleh belanja kami untuk setup tak cikgu? Maksudnya macam dari susunan, di manakah cikgu letak lighting supaya cikgu-cikgu kat luar tu nampak. Okey, saya Ah, alihkan kamera saya dahulu. okey. Okey, alihkan kamera saya. Ini setup saya dekat rumah lah. Okey cikgu, boleh. Oh, So kalau okey. nampak dekat sana tu, itu saya Itu punya apa cikgu? satu lighting. Lighting. Lighting cerah Okey. sikit. Okey. Sebelah sini pun ada satu lagi lighting. Okey, Lighting. ada dua lighting. Okey, dua lighting. Okey, so ini PC saya. Okey, PC saya. ada dua monitor Dan ya? ada dua monitor, saya sambung ke dengan laptop satu lagi. Okey. Untuk memudahkan kita. Kat bawah ni pula kita boleh nampak ada satu iPad. Okey. iPad ni Mhm. kita boleh gunakan untuk kita nak terang Oh, terus kepada murid. saya nampak wallpaper Ducati tu cikgu memang minat dengan big bike ya? InsyaAllah satu hari nanti. InsyaAllah. Okey, jadi masuk kat sini cikgu kena cikgu kena invest sikit lah ya masuk di sini ya. Ya, kita tak Ah, perlu keluarkan secara seketul besar-besar. Just okey. sikit sampailah kita yakin penggunaan itu berbaloi untuk kita, baru kita teruskan. Dan benda ni sebenarnya cikgu, Ya. walaupun selepas habis PDPR, kita Hmm. masih lagi boleh kita pakai menghasilkan video Ya. yang mana kita boleh guna dalam kelas. Okey, saya setuju. Sebab kita rasa PDPR ni kita ingat macam tahun lepas saja kan. Kita rasa siapa yang beli tu rugi. Tak, benar tak? Sebenarnya PDPR pun kita tak berjangka. Jadi di rumah pun kita boleh buat video PDP. Betul lah Cikgu Rizal Najmi? Dengan Betul. Penggunaan okey. dia tak terhad lah untuk PDPR Okey. saja. Jadi apa lagi agak-agak cikgu nak bagi berkongsi macam mana kita nak meningkatkan PDPR untuk cikgu-cikgu di luar. Ada lagi Cikgu Najmi nak bagi idea ataupun sepangsaran? Okey, itu sebelum yang tadi saya cerita sebelum PDPR. Okey. Kemudian saya tambah bagaimana sedang PDPR itu berlaku, Okey. presentation oleh kemudian follow up selepas PDPR tersebut. Okey, Okey. antara yang kita boleh lakukan adalah saya semasa dalam grup Telegram tu kita boleh keluarkan soalan-soalan ringkas yang mana murid boleh jawab bukan di waktu PDPR. Okey. Maksudnya bila dia jawab. So at least Okey. murid tu berterusan lagi. Maksudnya kita kita berhubung dengan murid tu bukan waktu jadual rasmi saja PDPR. Maksudnya sepanjang kita juga boleh berhubung dengan murid melalui Telegram. Betul cikgu? Ya, betul. Okey. Kita boleh contoh yang terbaru ni Menteri Kewangan kita, dia Menteri Kanan Kewangan, dia buat satu poster. Okey. Dia kata boleh tanya dekat dia soalan, tapi soalan yang ditanya tu mesti dalam bentuk video pendek, Okey. 10 saat ataupun 20 saat. Jadi saya menggunakan konsep yang sama juga. Saya bagi tugasan kepada murid untuk dia tanya soalan tapi dalam bentuk video. Kemudian kita Okey. ambil video soalan tu, kita jawab pula dengan video, kita gabungkan sekali, kita kongsikan supaya benda tu boleh disebar luas lagi. Okey, menarik idea tu cikgu. Maksudnya kat sini selain daripada cikgu tu kena develop soft skill lah cikgu, betul lah ya. Daripada mungkin dari segi setup, bagaimana daripada nak link ataupun nak setup daripada mikrofon kepada laptop.
Saya pun nampak setup tadi pun nampak macam complicated, tapi sebenarnya tak ada complicated, betul lah Cikgu Dazmi? Kan? Dia step by step, insyaAllah Ya, kita senang nak faham. okey. Lagi ada lagi ataupun strategi macam mana kita nak meningkatkan PDPR lagi? Selain daripada tu kita kena konsisten lah, itu sajalah. Apa yang kita Okey. buat kena konsisten, dia tak boleh one off and then kita rehat. Dia kena konsisten menghasilkan konten tu. Okey, maksudnya satu lagi ada konsisten lah. Istiqamah lah maksudnya you tak bermusim. Ya, betul. Ah. Okey, Kita dah keluarkan modal, kena teruskan lah. maksudnya cikgu-cikgu kat luar tu jangan rasa rugilah bila kita invest sesuatu benda tu. Kita boleh guna long term. Betul cikgu? Ya, betul. Ada lagi perkongsian cikgu, kita ada lebih kurang 3 minit lagi untuk kita tamatkan sesi perkongsian ataupun bimbingan dan permotoran untuk cikgu-cikgu. Rasanya itu saja buat masa sekarang. Cikgu Dizon Najmi ada channel YouTube, boleh belanja sikit tak channel cikgu Dizon? Jadi cikgu-cikgu kat luar tu mungkin boleh tengok bagi link kita. Okey, video dia boleh pergi ke Santai Physics. Okey, Santai Fizik cikgu Oh, bagus lah. Sebab mungkin cikgu luar tu tak biasa dengan YouTube tu. Dia kata macam mana cikgu nak upload dalam YouTube ni. Cikgu Dazmi sudah ada channel YouTube. Tahniah diucapkan. Jadi mungkin sebenarnya ada cikgu yang dia segan, dia malu nak tunjuk muka dia. Tapi bagi saya, kalau cikgu tu segan nak tunjuk muka kepada umum lah, cikgu tak perlu pun sebenarnya. Cikgu boleh record pergerakan tangan, menjawab soalan ataupun menerangkan topik-topik tertentu tanpa pun menunjuk muka. Cikgu boleh guna suara dan pergerakan tangan sahaja. Maksudnya kamera tu daripada atas ke apa you? Bukan? Kamera daripada atas, dengar suara cikgu tu. Ataupun kalau cikgu tu ada iPad, cikgu tu boleh record terus on screen. Maksudnya apa yang dilakukan kat atas iPad tu, dia boleh share balik dalam YouTube ke kan. Jadi era pendigitilan ni kita terpaksa terima lah. Betul tak? Kita tak boleh tolak dah. Itulah sebahagian daripada kaedah kita punya PDPR. Jadi saya selaku guru kanan sains dan matematik mengucapkan terima kasih berjaya pada Ketua Panitia Fizik Kolam Menengah Saintapa kerana dapat berkongsi idea ataupun strategi ataupun kaedah bagaimana kita nak meningkatkan PDPR kita untuk cikgu-cikgu lain di luar sana. Okey, jadi untuk kesimpulannya, boleh Cikgu Dizon Najmi bagi kesimpulan kita pada petang ni. Okey, untuk kita memantapkan PDPR, yang pertama sekali kita kena ada persediaan dululah, persediaan sebelum PDPR tu berlangsung. Iaitu kita kena ada, paling kurang kita ada kamera, kita ada telefon. Penggunaan telefon pun dah boleh sebenarnya. Okey. Murid-murid saya yang menjalankan pembentangan pun hanya menggunakan telefon saja, tak ada setup yang cantik. Yang penting kena ada kemahuan. Kemudian semasa PDPR, bagaimana kita nak tajuk apa, konten apa kita nak berkongsi secara padat dan ringkas. Jangan lebih daripada 2 jam. Kemudian yang ketiga, selepas PDPR itu berlangsung, bagaimana kita nak follow up. Dan yang keempat ni, konsistensi. Kita kena buat tu berterusan sebab kita dah keluarkan modal, kita dah buat setup semua dan kita teruskan sebab benda ni insya-Allah dia bukan hari ni buat esok dapat result, dia makan tahun. Kalau kita tengok orang cikgu, nama dia Cikgu Afifi daripada Johor. Dia buat konten YouTube juga, tapi simple je, dia record diri dia terang menggunakan whiteboard. Selepas beberapa tahun baru dia dikenali ataupun video-video dia memberi manfaat ataupun makna kepada murid-murid lain. Okey.